lawan dengan pasukan daripada Orange. Bukan, Geek Fam. Geek Fam, ya. Geek Fam ditewaskan sebenarnya. Tapi tengok apa? Kita sekarang lihat Homeboys mampu ke tak mereka nak teruskan winning streak mereka tanpa kalah against Pika Esports. Kalau mereka berjaya untuk mendapatkan kemenangan, ini adalah satu rekod yang begitu baik buat pasukan Homeboys nak mara ke pusingan upper bracket final kita. Drafting telah dimulakan dengan pengeluaran ke atas Yi Sunshine dan juga Ruby, manakala pasukan Pika Esports mengeluarkan Hayabusa. Ya, Hayabusa dikeluarkan terus. Macam biasa, second pick kena ban apa, Adin? Kena ban Hayabusa. Yes. Jangan bagi lepas. Hayabusa ni hero menipu. Saya yang potato ni, main dia pun saya rasa kuat. Apatah lagi kalau jatuh ke tangan professional player. Dan hero yang terakhir dikeluarkan di sini adalah Eve, memberi peluang untuk pasukan Homeboys untuk mendapatkan Farsa. Tetapi adakah mereka nak ambil Farsa terlebih dahulu? Takkan langsung ambil Farsa. Sebab apa? Sebab ini adalah hero untuk siapa, Adin? Untuk Sepat Rudin mengambil Pakito Rudin terlebih dahulu untuk diletakkan di bahagian EXP lane sebentar nanti. Tapi Pika mereka membalas dengan agak cepat sebenarnya sebentar tadi, tanpa tak payah fikir apa-apa pun. Mereka terus kunci Matilda dan juga Selena, menunjukkan mereka sangat-sangat yakin dengan dua pemilihan pertama mereka ini. Ya, Farsa masih lagi terbuka. Adakah Homeboys akan ambil Farsa kejap lagi? Itu persoalannya. Hero Chibi pun masih ada lagi dekat sini. Lancelot terus saja dikunci. Dan juga Johet terus saja dikunci. Johet. Dina pun orang main dia sebagai tank, guys. Masih lagi kuat lah. Skill set yang ada pada Johet ni, walaupun di nerf tu masih lagi kuat sebenarnya. Dengan ejector tu antara skill yang mana lagi ada hero yang boleh campak orang ke belakang. Ada level 1. Pada level 1 boleh guna flicker untuk buat momen-momen yang menakjubkan. So Johet saja yang boleh melaksanakan perkara tersebut. Kerana itu beliau dikunci oleh pasukan Homeboys. Namun begitu, Pika Esports, satu hero yang boleh saya katakan mascot juga untuk Think Esports Championship ini, iaitu Esmeralda, telah diambil oleh mereka untuk diletakkan dekat bahagian EXP. Hero Kagura dikeluarkan di sini oleh pasukan Pika Esports dan Link dikunci. Dikeluarkan juga oleh pasukan Homeboys. Link ada kekuatan dia, ada timing dia, ada cara dia untuk pakai. Kalau korang nak belajar, mungkin korang boleh belajar dengan Albert lah kot. Sebab dia ada buat momen yang sangat-sangat menarik bila menggunakan Link hari itu. Dan kita lihat sekarang ini pick yang seterusnya yang bakal diambil Clean. Terus saja dikunci di sini. Clean hero yang kuat, tapi dia macam irritate juga, perlukan item. Nathan masih lagi terbuka dan Nathan ini akan didapatkan oleh pasukan Homeboys dan juga Farsa. Mereka ban Eve, tapi itulah mereka terlupa Farsa masih lagi ada damage daripada Farsa. Sangat-sangat kuat. Tapi mereka tak perlu takut sebab apa, Adin? Sebab mereka ada Matilda. Adanya Circling Eagle, adanya Selena yang menggunakan Abyssal Arrow. So boleh saja menghentikan pergerakan Farsa tersebut. Farsa kali ini menggunakan spell orang kata Purify untuk orang kata melarikan diri di saat-saat yang berbahaya. Kalau terkena Abyssal Arrow, awak ada Purify. Lepas tu datang Falling Stamun daripada Esmeralda. Macam mana nak larikan diri? So ada 3 sebenarnya hero yang boleh mengejar Farsa ini ketika dia membuka Feather Astride. Dan lihat, last pick daripada pasukan Pika Esports, Kimin selalunya akan memakai hero yang ada output damage yang lebih besar nak dibandingkan dengan Bane. Selalu dia akan pakai Yi Sunshine, kemungkinan a bit of kemungkinan another assassin. Tetapi Yi Sunshine telah di-ban, Hayabusa juga telah di-ban, menyebabkan Kimin hero pool dikecilkan sedikit, memaksa beliau untuk memakai Bane. Persoalan saya, Bane sesuai ataupun tidak dengan line up mereka sekarang ini, Kotex? Itulah persoalannya. Kalau nak guna Bane ni, diorang kena lawan dekat dengan Bane sebenarnya. Kalau mereka mampu buat macam tu, Adin, saya yakin mereka boleh menang team fight. Sebab apa? Sebab damage daripada ulti Bane tu sendiri, Deadly Cash tu sangat-sangat kuat. Kalau mereka tak berupaya buat benda tu, saya rasa mereka akan ada masalah besar lah. Terutamanya pasukan Homeboys ada hero zoning yang sangat-sangat bagus, ada hero high ground yang bagus, iaitu Farsa. Nak tak nak, percubaan mereka untuk mara ke hadapan mungkin agak sedikit sukar. Lebih-lebih lagi, Sepat dapat hero favourite dia. Dan Saiful pun dapat pula Johet dekat sini. Dan jangan lupa guys, join giveaway sepanjang live stream ini. Sebanyak 10,000 diamond disediakan kepada pemenang. Link ada di ruangan description. So check it out, the link guys yang ada dekat description itu. Pergi tengok secepat yang mungkin. Homeboys kita ada Sepat Rudin, Saiful Aujang, Madara Uchiha ataupun Chibi Eyes on map dan Anip di boss. Untuk Pikachu kita ada Nick Manoy, Angelo, Manbert Soul dan juga Kemin. Manoy ni apa benda Saya menjadi persoalan. Ya.
Manoi tu mana lah basically. Dia tambah I je kat bahagian belakang sebenarnya. Dan macam kita tanya, Manoi Nick? Nick dah dijatuhkan sebentar tadi. Dengan first blood yang didapatkan oleh siapa? Oleh Anip. Ini boss. Penggunaan support position, penggunaan killing spree yang begitu baik daripada beliau mendapatkan kill tersebut. Pada masa yang sama, Eyes on Map berputar-putar sahaja dengan Angelo. Tapi ini mungkin satu kesilapan yang besar daripada Vince. Satu lagi Abyssal Arrow. Angelo akan mendapatkan kill tersebut. Kenapa Vince dia berputar-putar macam tu? Itulah menjadi persoalan why. Why you did that? Why? Kenapa nak berputar-putar macam tu? Dan dia punya skill pun tak mengenai sasaran tu. Tak boleh lah nak memberhentikan pergerakan daripada Angelo. Dan Angelo punya skill set tu pun tadi sangat-sangat tepat mengenai sasaran. Menyebabkan Eyes on Map mati. Kita lihat juga perbezaan gol. Tak ada bezanya di awal game. Anip cuba melakukan pertahanan di sini. Dan itu dia. Deadly catch. Anip, satu lagi hit. Tapi dia sempat untuk menyelamatkan diri. Andai kata ada flame shot, andai kata ada mountain shocker, Anip akan dijatuhkan. Tetapi nasib menyebelahi Anip, sempat untuk menyelamatkan diri beliau. Tetapi kita lihat bagaimana pasukan Homeboyz sempat Ruden sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Angelo, kalau tidak silap saya, ataupun ke atas Angelo di bahagian tengah sebentar tadi. Yap, Saiful Aujang kali ini Homeboyz melakukan rotasi di bahagian atas untuk seketika sebab kita nampak 3 orang berada dengan mereka. Dan Chibi dalam bahaya sebenarnya berhadapan dengan 2 pemain daripada Pika Esport. 5 damage yang begitu banyak menyebabkan dia terpaksa berpatah balik ke belakang. Sempat Rudin melakukan pergerakan. Adakah dia akan mencari Kimin? Nampak kayaknya tidak. Dia akan kembali ke bahagian bawah, akan berhadapan dengan Esmeralda. Kita lihat juga sekarang Saiful Aujang cuba untuk menggunakan ejector beliau. Ada flicker. Oh, tak ada. Masih lagi on cooldown. So, mungkin tiada ejector yang boleh kita labelkan ejector TikTok. Benar sekali. Masih lagi memerlukan flicker tersebut yang akan dimunculkan sebentar saja lagi. Tapi Angelo, satu Abyssal Arrow yang baik terkena dekat Saiful Aujang, telah mendedahkan kedudukan beliau. Tapi kita lihat ejector plus unstoppable force cuba untuk mendapatkan Angelo ini. Entropy telah dibuka oleh Anip nak mendapatkan kill ke atas sesiapa nama begitu. Lihat bagaimana Soul Manoi mudah saja mengelak sebarang serangan yang dikemukakan. Dengan adanya Nick, dengan adanya Matilda, lihat bagaimana Clean tak takut sangat pun kerana tahu ada healing, ada guiding wings daripada Nick. Ya, walaupun kalau favor tak siap lagi, masih lagi boleh dapat shield daripada guiding wind. Dan kita tengok tadi damage yang ada daripada Anip tu sangat-sangat besar sebenarnya, sangat-sangat menggerunkan. Dan kita lihat Saiful di bahagian paling hadapan akan melontarkan minion tersebut. Deadly catch telah pun dibuka tapi tidak mengenai sasaran. Tetapi di bahagian bawah kita tengok ada yang terkorban. Sempat Rudin telah pun mati. Pergerakan ditunjukkan oleh pasukan Homeboyz di sini untuk zoning out pihak musuh dengan datangnya Eyes on Map dengan Farsa. Oh, tidak tepat mengenai sasaran. Pantas sekali. Manbird bergerak melarikan diri. Tengok di bahagian atas pula Adin. Itu dia Saiful Aujang. Tak boleh buat apa-apa. Ram. Damage daripada Kemin. Sangat-sangat berkualiti. Sangat-sangat berbeza menyebabkan beliau mati begitu saja. Sekali eagle ke arah Anip. Tetapi Saiful Aujang yang mati di dalam pertarungan tersebut. Satu kill yang begitu baik yang dikemukakan ataupun yang didapatkan oleh pasukan Pika Esport kini mendahului daripada sudut kill. Tapi dari sudut gol taklah begitu jauh sangat, menunjukkan Chibi yang sentiasa melakukan farming di bahagian yang berlainan. Dan jikalau anda mencari mana nak buat custom esport jersey, jangan risau, Zush ada untuk anda. Mudah saja pergi dekat www.zush.co.my untuk dapatkan desain-desain yang begitu mantap. Dan jangan risau, kualiti daripada Zush ini begitu baik sekali. Ya, kita masih lagi menunggu kill yang seterusnya daripada kedua-dua pasukan. Abyssal Arrow tidak mengenai sesiapa di situ. Nampak gayanya Anip membuka entropi. Damage daripada superposition beliau perlu berhati-hati pasukan daripada Pika Esport. Pedek strike terus saja di counter balik dengan deadly catch dekat situ. Kita lihat sekarang ini Madara Uchiha dalam bahaya, melarikan diri secepat yang mungkin. Kalau tak nanti dia akan terkorban. Datangnya Manbird di sini untuk memberikan bantuan kepada rakan-rakannya. Dan di masa yang sama kita tengok Anip di bahagian bawah selesa nampak gayanya mendapatkan farm. Ya, mendapatkan segala farm dan lihat bagaimana tak ada sesiapa nak mengganggu Anip di bahagian bawah. Kalau Anip dah masuk dalam team fight, mungkin damage yang akan dilontarkan sangat-sangat besar, sangat-sangat menyakitkan. Pada masa yang sama, Angelo telah dijumpai oleh Lancelot ataupun Chibi, terus saja dikorbankan. Pada masa yang sama, Soul Manoi berjaya mendapatkan kill ke atas Anip bersama-sama dengan Saiful Aujang. Akan teruskan lagi perjuangan, tetapi lihat Ben ada guiding wings
daripada Nick. Lihat bagaimana gemuknya Bane itu. Dia terbang mudah saja. Eyes on map juga berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Bane sebentar tadi. Soul telah tiba di dalam medan pertarungan. Sepat Rudin menggunakan jab, menggunakan knockout strike, cuba untuk mendapatkan kill, tetapi tak berjaya nak menumpaskan sesiapa. Ya, Sulmanoi berjaya orang kata mendapatkan sedikit kill, ada 2 kill di sini di tangan beliau. Kita lihat sekarang ini macam manakah pergerakan yang akan dilakukan oleh pasukan Homeboys. Chibi tadi terlampau agresif masuk pergi ke depan, tapi sayangnya dia punya random execution. Ejector sekarang ini, itu dia, cantik sekali. Cantik sekali dia punya kombinasi di antara kedua-dua pemain ini. On-rose yang tepat mengenai sasaran ejector yang baik dilakukan di situ oleh Saiful Aujang. Ya, satu execution yang baik tak dinafikan oleh ahli-ahli pasukan Homeboys ini. Mereka faham, mereka sedar kekuatan mereka, chemistry mereka antara satu sama lain. Falling Star Moon terus saja cubaan untuk mendapatkan eyes on map yang menggunakan wings by wings bagi melarikan diri. Turtle yang seterusnya menjadi rebutan untuk kedua-dua pasukan ini. Sepat Urudin akan parking saja di dalam bush di bahagian atas, tetapi Manbird tak akan mendedahkan positioning untuk Sepat Urudin yang akan mengeluarkan diri. Flicker terus saja dikeluar untuk mendapatkan Angelo. Dia tahu Angelo berada di dalam bush tersebut. Terus saja gerakan agresif yang telah dilaksanakan Unstoppable Force plus dengan lihat bagaimana ejector telah digunakan pakai Anip. Mungkin akan dikorbankan sekelip eagle daripada Nick Manoy. Larilah sejauh mana pun, Nick akan mengejar anda sebentar tadi. Yes, that was a very beautiful and sekelip eagle nampak macam kapal terbang tengah terbang. Fokus sekarang ini di bahagian tengah. Deadly Cash telah pun digunakan. Sepat mencari yang di bahagian belakang, cuba untuk mengorbankan Angelo. Angelo dapat lari dekat situ. Dan di masa yang sama, Chibi diberikan pressure dan Chibi berjaya mendapatkan killing spree di situ. Ejector yang gagal, tapi tak ada masalah. Serangan boleh dibalas dengan baik oleh Pika-Pika Esports di sini untuk menyebabkan Homeboys sedikit gusar ke hadapan. Dan itu dia terlampau bernafsu menyebabkan Sepat Rudin dibunuh di situ. Tak silap saya oleh Soul. Wah, begitu mantap Abyssal Arrow yang dilepaskan oleh Angelo yang menyebabkan kill tersebut berjaya direalisasikan. Middle turret ini akan dijaga dengan begitu baik oleh Viz menggunakan Feather Airstrike untuk mendapatkan kill demi kill ke atas minion. Tetapi sebut pasal kill, lihat bagaimana Angelo satu lagi kill yang berjaya dilaksanakan oleh beliau ke atas Saiful Aujang. Yap, itulah dia kill demi kill yang baik di antara kedua-dua pasukan, tapi kill lebih sedikit untuk pada pasukan ini yang kita lihat sekarang ini, iaitu pasukan daripada Pika Esports di masa yang sama guys. Korang jangan lupa, korang jangan lupa dekat sini ada Realme GT Neo 2 di Shopee ataupun Lazada. Korang boleh dapatkan harga semurah RM1,999 dengan memori yang besar 12GB RAM dan juga 256GB storage. Realme GT Neo juga lengkap dengan Snapdragon 870, 5G processor, 120Hz AMOLED display dan 65W supercharge dart. Ya, jangan lepaskan peluang RM2,000 saja boleh mendapatkan Realme ataupun telefon pintar tersebut. Tak ada lag, smooth saja gameplay anda seperti Cortex kalau dia pakai barat sebenarnya. Tapi sekarang ini akan teruskan lagi perjuangan kita, pertarungan kita di antara kedua-dua pasukan ini. 6 kill dimiliki oleh pasukan Homeboys, 9 kill dimiliki oleh pasukan Pika Esports. Daripada sudut gol tak jauh sangat untuk membezakan dua pasukan ini. Abyssal Arrow akan dilepaskan tetapi tidaklah terkena ke arah Chibi. Saiful Aujang akan duduk saja di dalam bush. Conceal telah digunakan, cubaan untuk mencari target tetapi target tidak dijumpai. Hanya Manbird saja yang akan dikenakan ejector, tapi ini Manbird nyawanya sangat-sangat banyak. Lihat bagaimana Abyssal Arrow yang telah dilontarkan daripada Angelo tidak terkena kepada sasaran. Manbird yang dikejar menggunakan flicker bagi melarikan diri, tetapi lihat bagaimana Sepat Urudin masih lagi meneruskan perjuangan. Phantom Execution telah digunakan pakai oleh Chibi nak mendapatkan Angelo, tetapi Nick Manoy yang akan menjadi mangsa keadaan yang Vince akan dikorbankan di tengah-tengah medan pertarungan ini. Kita lihat bagaimana Kemin akan dikejar oleh Nathan. Anip berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Lihat di bahagian belakang, Angelo tak boleh membantu Manbird yang dikepung oleh 4 ahli pasukan Homeboys. Anip damage yang paling besar di bahagian paling hadapan. Falling Star Moon telah digunakan, berjaya juga mendapatkan kill ke atas Saiful Aujang. Tapi lihat bagaimana Sepat Rudin knockout strike yang begitu baik sekali. Soul terpaksa menggunakan flicker dan Manbird yang saya sangkakan akan mati, akan jatuh, dia sempat larikan diri dan sempat dapatkan kill juga. Ya, Angelo, dia punya Abyssal Arrow tempat kena pula pada Anip. So Anip tak boleh nak bergerak, tak boleh nak keluarkan damage, tak boleh nak tembak dia punya super position sebentar tadi. Dan disebabkan itulah dia boleh terselamat. Adin, Abyssal Arrow tu sangat-sangat penting
untuk dia terselamat. Dan kita lihat juga Turtle pula Lord telah pun dimulakan, entropi telah pun dibuka. Kena berhati-hati dekat sini. Adakah Lord akan diteruskan oleh Pika Esports sekarang ini? Yap, kelima daripada Homeboys telah pun berada di sini. Lord akhirnya berjaya di reset oleh Pika Esports. Tapi kita lihat bagaimana Anip akan teruskan lagi serangan. Akan resetkannya semula kerana Manbird telah dijumpai sekali Eagle. Cuba nak mendapatkan Uchiha Madara, tetapi Nick yang akan dijatuhkan terlebih dahulu. Saiful Aujan terperangkap di tengah-tengah perlawanan. Dan lihat bagaimana Sol Manoy yang telah dikorbankan oleh Pakito tersebut bersama-sama dengan Chibi mendapatkan 3 ahli pasukan Pika Esports yang sangat-sangat penting, iaitu Sol sebentar tadi, the main damage dealer untuk pasukan Pika. Dan Anip tadi membuat gerakan yang sangat-sangat bahaya. Dia buka entropi tapi dia tak guna lagi entropi. Masa nyawa dia tinggal sikit baru dia guna. Dan itu orang kata melengahkan lagi orang kata Pika untuk mendapatkan kill yang penting, iaitu mendapatkan Anip. Dan seterusnya Lord berjaya diambil di sini pasukan Homeboys. Dan kelebihan ini mereka perlu gunakan dengan sebaik mungkin untuk menang game ini. Ini adalah game upper bracket. Kalau mereka tak nak jatuh ke lower bracket, gunakanlah Lord sebaik mungkin. Ya, Lord ini harus digunakan pakai sehabis baik buat pasukan Homeboys untuk mendapatkan kemenangan ke atas pasukan Pika Esports. Kerana sesiapa yang tertewas di sini akan menghadapi pasukan Dragon Nikah pada hari esok. Jadi, kita kena lihat mampu ke tak pasukan Homeboys nak securekan kemenangan tanpa kalah mereka sepanjang perjalanan mereka di dalam Think Esports Championship 2021 ini. Ya, CP Maghrib sebentar tadi ya. Madara Uchiha ataupun Chibi hampir terkena Abyssal Arrow. Kalau kena tu tadi saya yakin dia kena stun dengan sangat-sangat lama dan Pika Esports boleh bunuh dia. Dan itu dia. Cantik sekali beliau mengelak dan memberikan damage yang besar terhadap Soul. Phantom Execution dan Tonrus telah pun digunakan. Buat masa sekarang ini Lord di bahagian bawah. Anytime saja kita akan tengok kemasukan pasukan Homeboys ke dalam base Pika Esports. Nak tak nak Homeboys sebenarnya tak perlu begitu agresif. Itu dia deadly catch telah pun dikeluarkan. Saiful Aujang akan terkorban. Oh tidak, maafkan saya, dia masih lagi hidup. Dan VDX telah pun dibuka di sini oleh Eyes on Map. Memberikan damage yang besar menyebabkan Pika Esports beralih ke belakang sekarang ini. Adin, itu dia habis arrow. Falling Star pun juga telah dibuka cubaan untuk mendapatkan Eyes on Map. Tetapi Eyes on Map dengan adanya Wings by Wing, mudah saja untuk beliau larikan diri sebentar tadi. Sempat Rudin juga memainkan peranan untuk menggunakan jab, untuk menggunakan knockout strike, memperlahankan gerakan pasukan Pika Esports. Di mana tadi Saiful Aujang, dia guna flicker ke hadapan untuk dapatkan ejector yang baik. Tapi tepat pula waktu dia flicker, ada deadly catch daripada Kevin menyebabkan Saiful Aujang terlepas peluang keemasan untuk menggunakan ejector ke atas salah satu pasukan ataupun ahli pasukan Pika. Ya, Saiful Aujang terkena tapi kita lihat bagaimana Pika tak berani untuk masuk. Tapi kita lihat sempat Rudin yang berani masuk, terus hilang sekelip mata. Tapi ini akan memberi ruang kepada pasukan Homeboys memulakan serangan. Eyes on Map, Feather Extract telah dibuka tanpa ada gangguan langsung. Anip ni bos berjaya untuk mendapatkan 2 kill sebentar tadi. Tapi perlu berhati-hati, datangnya Chibi di arah belakang. Mana nak lari Kemin, entropi telah dibuka nak mencari Kemin sekarang ini. Ada juga Uchiha Madara, Tonrus semuanya digunakan stun daripada Eyes on Map menyebabkan Madara Uchiha mudah untuk menjatuhkan bin tersebut. Yap, Anip melakukan gerakan yang sangat-sangat berhati-hati. Dia tak kejar terus Kemin kalau dia kejar terus tadi secara berdekatan, deadly catch boleh membunuh dia. Dan di masa yang sama, kenapa Anip tak kejar clean? Jangan kejar clean di masa sekarang ini, sebab damage daripada skill 1 dia tu sudah cukup untuk mengorbankan Anip sendiri. Dan kita tengok tadi nyawa Anip tadi Adin memang dah sangat-sangat rendah. Dia tak boleh nak orang kata terlampau agresif. Kalau tak nanti satu kerugian, di mana kalau Anip mati mereka akan kekurangan damage. Damage Anip di late game ni perlu diberi respect sebab damage dia sangat-sangat tinggi. Itu dia Abyssal Arrow kena kepada Eyes on Map, tapi dia masih lagi ada Feather Strike. Anytime saja pertarungan boleh dimulakan. Kita tengok di bahagian bawah, Falling Star Moon telah pun digunakan untuk menghabiskan minion dengan secepat yang mungkin. Tetapi setakat itu sajalah, disebabkan Pika Esports akan bermain dengan lebih selamat buat masa sekarang. Ya, dengan kedudukan ekonomi 49,000 berbalasan 42,000, agak sukar untuk pasukan Pika nak melakukan comeback dengan adanya item-item penting ke arah Anip dan juga ke arah Chibi, menyebabkan damage mereka ini menyakitkan. Satu Abyssal Arrow yang cantik daripada Angelo nak mendapatkan sepat Rudin, tetapi dengan adanya flicker, dengan adanya mobility yang tinggi, terkena Abyssal Trap. Masih lagi sempat tapi tidak.
Ice Omet terpaksa menggunakan feather strike nak mendapatkan Angelo, tetapi Angelo nampak gayanya masih bernyawa untuk mengundurkan diri. Ya, tadi ada peluang sebenarnya korang untuk menangkan diamond guys. Jangan lupa check dekat description untuk menang diamond tersebut. Dan kita lihat macam mana pergerakan yang terlampau agresif ditunjukkan oleh Sepat tadi telah pun menghukum beliau. Okey, satu kerugian di mana Sepat telah pun terkorban awal dan ini akan memberikan sedikit disadvantage kepada Homeboys untuk mendapatkan kill ataupun untuk menang team fight. Habis arrow yang cantik tepat kepada Saiful Aujang. Tetapi mereka daripada Pika-Pika pun bermain dengan sangat-sangat selamat. Diorang tak tahu kedudukan tak silap saya Madara Uchiha ataupun Chibi. Kalau mereka tahu mungkin mereka boleh memulakan peperangan. Macam kita cakap Pika-Pika Esport, cara mereka nak war adalah kena berhampiran dengan K-Min. Sebab damage daripada Deadly Cash itulah yang boleh memberikan kemenangan. Habis arrow hampir mengenai Anip dan terus saja perlawanan akan berlangsung di sini. Feather Strike telah pun dibuka. Circling Eagle mungkin akan digunakan untuk mencari Anip. Tetapi Anip masih lagi hidup. Kita tengok sekarang juga Angelo yang akan dikejar dan kita tengok juga Sepat Rudin akan lawan dengan Soul. Siapakah yang akan menang? Itulah persoalannya. Dan itu dia double kill menjadi didapatkan di sini menyebabkan pasukan Pika-Pika Esport tinggal 2 orang saja lagi untuk melakukan pertahanan. Nak tak nak diorang kena bermain dengan selamat. Angelo bakal terkorban. Telah pun terkorban disebabkan Feather Strike itu. Banbird pula mungkin akan menjadi sasaran yang seterusnya. Sepat Rudin masih lagi mengejar, masih lagi akan masuk dan kita tengok Falling Star pun digunakan untuk melarikan diri. Adakah ini penamatnya? Adakah ini kesudahannya? Crystal diberikan fokus dan itulah dia, Homeboys menang bersih untuk hari ini. Menang dan menyebabkan pasukan daripada Pika-Pika untuk jatuh ke lower bracket. Tak nak bercakap kepada pasukan Homeboys, kemas team fight mereka, tak ada apa yang kita boleh nafikan. Lihat bagaimana Anip menggunakan entropi tepat pada waktunya untuk mendapatkan pertempuran yang lebih cantik. Lebih-lebih lagi Madara Uchiha ataupun Chibi, dia terus pergi dekat backline. Dia terus memaksa K-Min ataupun Bin sebentar tadi tak sempat langsung untuk turut serta di dalam team fight yang berlaku dekat kawasan lot tersebut. Bukan itu saja, berjaya juga untuk menjatuhkan K-Min dengan KDA Chibi 506 tanpa dijatuhkan langsung. Sepat Rudin 5-4-3. Tetapi saya suka apa yang dilaksanakan oleh beliau pada penghujung tadi. Dia zone outkan Clean. Dia terpaksa Clean tak datang dekat langsung ke arah lot tersebut. And yes, Clean walaupun ada Wind of Nature, tetapi Sepat Rudin, inilah dia micro skill yang begitu mantap. Dia tunggu dulu Wind of Nature dah tak ada, barulah dia masuk semula dengan knockout strike and terus saja menumbangkan Clean. Dan ini akan menyebabkan pasukan Homeboys mara ke pusingan yang seterusnya, iaitu bracket final. Apa bracket final?